Panggil lagi kawan-kawan. Siapa yang kawan dia, Umar, Adam, Rifki, Afza, boleh panggil diorang untuk masuk lah. Sebab kita pun dah nak mula. Okay, so kita mula dululah. Jadi kalau ada kawan-kawan yang belum masuk tu, nanti boleh masuk lah. Masuk cepat-cepat sikit. Okay, jadi kita mulakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan selamat pagi. Jadi adik-adik semua apa khabar? Sihat jadi harap-harap semua sihat. Dah makan semua ya. Jadi salam. Okey. Jadi tajuk webinar kita pada hari ini adalah IoT for Mangrove Ecosystem, Sensor Concept. Jadi sebelum saya teruskan webinar kita pada hari ini, saya akan introduce dululah abang-abang dan kakak-kakak Fesi yang in charge untuk webinar kita pada hari ini. Okey. Jadi saya perkenalkan diri saya. Saya Danish dan kita ada abang Bernard. Okey, tu dia abang Bernard. Kita ada kakak Husna, akak Husna. Hai. Okey, kita ada abang Rosli. Rosli ada ke di situ? Okey. Kita ada akak Syamimi. Kita akak Syamimi dan kita ada akak Pejin. Halo. Okey. Jadi webinar yang kita pada hari ini akan terangkan sedikit sebanyaklah tentang penggunaan sensor dan IoT dalam ekosistem paya bakau. Jadi sebelum saya mulakan webinar kita, sebelum kita ke agenda utama, saya akan brief sikit agenda kita pada hari ini. Jadi apa yang kita dah buat tadi adalah pengenalan pasukan kami dan juga kita akan teruskan dengan video bahagian 1 iaitu tutorial pengenalan sensor yang menerangkan sedikit knowledge tentang sensor, general knowledge tentang sensor, dan kita juga ada video demonstration yang dinamakan sebagai Mari Cuba. Okey, dan selepas itu kita teruskan dengan sesi pop quiz ataupun Q&A buat sementara waktu. Jika tiada soalan yang diberikan oleh adik-adik, kami akan adakan pop quiz dan kami akan panggil secara random lah. Okey, seterusnya kita ada video bahagian 2 iaitu tutorial sensor untuk paya bakau. Dan kita akan ada lagi sekali Q&A session untuk video bahagian 2 dan juga pop quiz. Dan seterusnya video bahagian 3 iaitu tutorial konsep IoT di paya bakau. Dan juga kita ada pop quiz dan juga Q&A. Dan selepas itu kita ada masa Kahoot. So kita akan bermain Kahoot. Okey. Dan selepas itu saya memerlukan kerjasama adik-adik semua untuk selepas sesi Kahoot. Oh ya, ada orang masuk. Okey, selamat datang Umar. Okey. Jadi kita akan ada sesi Kahoot pada penghujung webinar. Jadi selepas sesi Kahoot, kami perlukan kerjasama adik-adik untuk isi Google Form yang kami akan share dekat chat box nanti. Lepas tu kita akan ada sesi bergambar lah. Lepas tu kita boleh bersurai. Okay.
Okay, jadi adik-adik kalau ada apa-apa soalan mengenai video, adik boleh tulis je dekat chat box. Nanti time Q&A kami akan jawab soalan adik-adik. Okay, boleh? Uh, Adik-adik dengar tak? Ada tak kat sana? Dengar. Dengar. Okey, cantik. Yang jejaka-jejaka semua dengar ke? Siapa jejaka-jejaka yang ada ni? Oh, dengar. Ya, terbaik. Okey, nanti last-last nanti buka kamera. Make sure kita bersolek-solek. Dah handsome-handsome, cantik-cantik. Kita tangkap gambar, okey? Alright. Okey, jadi semua dah ready ke belum? Kalau dah, boleh tulis dah ataupun cakap dah, okey? Dah. Alright. Okey, itu dah semangat yang kita mahukan. Okey, baik. Okey, Kakak Usna boleh buka video bahagian 1. Jadi, mari kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini berkaitan dengan sensor. Hasil pembelajaran pada hari ini, pertama pelajar akan dapat mentarikkan makna sebenar sensor. Yang kedua, pelajar akan memahami asas-asas sensor. Yang ketiga, pelajar akan dapat mengetahui penggunaan sensor. Dan akhir sekali, pelajar akan dapat menyatakan sensor yang sesuai yang boleh digunakan di paya bakau. Jadi, apa itu sensor? Sensor ni adalah satu alat yang kita gunakan untuk mengesan ataupun mengukur input fizikal dan kemudian mengubahnya menjadi data yang dapat ditafsirkan ataupun dibaca oleh manusia ataupun mesin. Jadi, fungsi sebenar sensor ni adalah sebagai switching dan ia akan dihidupkan apabila sensor tersebut menerima input. Jadi, bagaimanakah sensor tersebut berfungsi? Okey, sensor ni dia akan menukar tindakan fizikal untuk menjadi elektrik dan memprosesnya supaya isyarat elektrik dapat dihantar dan diproses dengan mudah. Jadi kebiasaannya sensor dapat mengeluarkan output sama ada dalam bentuk hadir ataupun tidak, iaitu binary number, kosong ataupun satu, atau sesuatu nilai pengukuran yang telah dicapai sama ada dalam bentuk analog ataupun dalam bentuk digital. Jadi ada dua jenis elektronik sensor iaitu analog dan juga digital. Analog ni dia menukar data fizikal menjadi isyarat analog seperti bunyi, suhu, tekanan ataupun lampu. Manakala digital pula adalah penukaran data atau hantaran data berlaku secara digital iaitu mempunyai nilai. Sebagai contoh adalah heartbeat kita. Okey, kemudian kita pergi kepada contoh-contoh sensor. Contoh sensor yang pertama adalah light dependent resistor ataupun kita panggil sebagai LDR sensor. LDR ni adalah komponen yang mempunyai rintangan ataupun pemboleh ubah yang berubah dengan intensiti cahaya yang jatuh ke atasnya. Ini membolehkan mereka digunakan untuk pengesanan cahaya. Okay, ini adalah contoh gambar LDR sensor. Jadi aplikasi LDR sensor yang pertama adalah sebagai suis lampu. Aplikasi LDR yang paling jelas adalah secara automatik menyalakan lampu pada tahap cahaya tertentu. Contohnya adalah lampu jalan. Kalau kita perasan lampu jalan ni bila hari makin gelap ataupun bila sama ada sebab hujan ataupun sebab dah petang, lampu tu akan menyala sendiri dan lampu tu akan tutup bila hari dah mula cerah esoknya. Yang kedua adalah kawalan ranah kamera ataupun kamera shutter control. LDR ni boleh digunakan untuk mengawal kelajuan ranah pada kamera. LDR ni akan digunakan untuk mengukur intensiti cahaya yang kemudian menyesuaikan kecepatan ranah kamera ke arah yang sesuai. Sensor yang kedua ni adalah thermistor sensor. Thermistor ni adalah termometer rintangan atau perintah yang rintangannya bergantung pada suhu. Ia diperbuat pada logam oksida, ditekan ke dalam magnet, cakra atau bentuk silinder dan kemudian dikemas dengan bahan yang tidak ketat seperti epoksi ataupun kaca. Ini adalah contoh gambar thermistor sensor.
Next adalah aplikasi thermistor sensor. Thermistor ni digunakan sebagai mengesan suhu. Jadi kebiasaannya, thermistor ni dia akan digunakan dalam penggera kebakaran. Biasa dekat setiap bangunan ni ada penggera kebakaran. So bila ada thermistor ni, thermistor dia akan detect suhu yang orang kata suhu yang luar biasa ataupun suhu yang panas yang boleh menandakan itu adalah kebakaran pada api, dan kemudian dia akan trigger alarm kebakaran tu. So nanti alarm tu akan berbunyi. Yang kedua digunakan di dalam ketuhar, yang ketiga peti sejuk, dan keempat di dalam automotif. Sensor yang ketiga ni adalah ultrasonic sensor. Ultrasonic sensor ni adalah alat elektronik yang mengukur jarak objek sasaran dengan memancarkan gelombang suara ultrasonik dengan frekuensi yang ditentukan dan mengubah suara yang dipantulkan menjadi isyarat elektrik. Sensor ini menawarkan jarak pengesanan dari 2 cm sehingga 400 cm. Ini adalah contoh gambar ultrasonic sensor dan pemasangan ultrasonic sensor. Ultrasonic sensor ni, saya dah cakap tadi, dia memancarkan gelombang suara ultrasonik. Jadi di transmitter ultrasonic sensor tersebut, dia akan memancarkan gelombang tersebut, dan apabila terkena sesuatu objek, dia akan memantulkan kembali gelombang tersebut kepada receiver ataupun penerima di ultrasonic sensor tu. Jadi aplikasi ultrasonic sensor ni biasanya digunakan untuk mengira tempat letak kereta yang masih kosong ataupun ada kereta ataupun tidak. Biasa kita dapat lihat dekat mall, dekat parking kereta di mall tu kan. Kalau kita perasan dekat mall tu, dekat parking kereta tu akan ada 2 lampu yang menyala dekat atas tu, sama ada lampu warna merah ataupun lampu warna hijau. Lampu warna merah ni maksudnya ada kereta dekat parking tu, kalau lampu hijau maksudnya parking tu kosong. Dan biasanya kalau kita perasan dekat setiap level parking tu, dia akan letak bilangan kereta, parking kereta yang masih kosong. Jadi kat situlah ultrasonic sensor biasa diguna pakai di parking kereta. Yang kedua adalah pengesanan kenderaan untuk mencuci kereta dan pemasangan automotif. Yang ketiga robot, dan yang keempat adalah pengesanan kehadiran yang lain. Dalam demonstrasi ini, prinsip kerja sensor ultrasonik akan ditunjuk dengan menggunakan alat microcontroller yang dipanggil Arduino. Microcontroller Arduino memiliki fungsi untuk mengendalikan dan memproses data dari perangkat input lalu meneruskannya ke alat output. Input di sini dimaksudkan dengan nilai yang diterima oleh sensor ultrasonik, manakala output dimaksudkan dengan respon yang diterbitkan oleh sensor. Arduino IDE merupakan perisian yang digunakan untuk mengubah suai dan memasukkan program ke bot Arduino Uno seperti mana ditunjukkan di skrin. Penyambungan wayar antara Arduino Uno dengan sensor ultrasonik perlulah selaras dengan penetapan koding yang kita tetapkan dalam Arduino IDE. Untuk makluman kalian, bahasa pengatur caraan yang digunakan adalah bahasa C.
Berikut merupakan nilai output yang menunjukkan perbezaan jarak yang diterima oleh sensor ultrasonik apabila kedudukan objek berubah. Dalam demonstrasi ini, kita akan uji prinsip kerja sensor LDR. Sensor LDR adalah sensor yang bertindak balas terhadap perubahan cahaya persekitaran. Input yang diterima oleh sensor LDR adalah cahaya yang seterusnya ditukar ke isyarat digital. Dalam demonstrasi ini, program yang kita tuliskan dalam Arduino menyebabkan nilai bacaan meningkat apabila bilik semakin gelap dan menurun apabila cahaya semakin terang. Dengan yang demikian, nilai output yang diterbitkan oleh sensor LDR di konsol Arduino akan sentiasa berubah apabila keterangan cahaya dalam bilik berubah. Alright, okay. So adik-adik semua jelas video tadi Boleh dengar Boleh, Alhamdulillah. Okay, jadi okay, kita ada soalan dari Umar Fadlan. Sensor ni yang guna kat kamera tu sensor LDR ke? Ya. Okay, kita ada jawapan dari Abang Bernard. So, dia cakap konsep sensor LDR boleh dikaitkan untuk aplikasi kamera. Maksudnya dia juga digunakan lah. Okay, berapa frekuensi untuk sensor ultrasonik? Okay, so mungkin saya boleh pass soalan ni kepada Abang Bernard. Jadi Abang Bernard, so soalannya adalah berapa frekuensi untuk sensor ultrasonic? Danish, the frequency of ultrasonic sensor is actually 20 kilohertz, and actually the ultrasonic sensor the frequency will be vary. It's not necessarily 20 kilohertz. Actually, it will depends on the range of coverage. Maybe if you want to have a higher accuracy, like you want to measure the longer length, maybe you can make it bigger the wavelength, something like that. So for example, the radar used inside the car for ultrasonic sensor using radar is about like the can detect like 5 to 10 meters, something like that. It depends on the covering range of the sensor itself. So normally it's 20 kilohertz.
Okey. Itu jawapan dari Akak Pejin. Harap dapat menjawab lah soalan adik Hafizuddin. Alright. Okey, ada apa-apa soalan lagi nak tanya? Kalau tak ada, saya ada satu je soalan. Just soalan ni senang je. Okey. Saya akan pick random lah based on kat sini. Okay, just simple question. Okay, jadi saya akan pick siapa ada kat sini. Okay lah, saya pilih Farisha Hanim, adik Farisha Hanim. Okay, jadi okay, dalam kehidupan seharian adik Farisha Hanim, so apa sensor yang adik tahu dan pernah tengok? Apa-apa sensor pun boleh. Okay, kalau adik malu nak bercakap, boleh send di chat box. Yang saya pernah nampak LDR sensor lah, yang lampu tu. Oh. Ada kat rumah ke LDR sensor tu? Tak, jiran pakai. Oh. So, bila lalu kereta dia buka lampu gitu lah. Oh. Betul-betul. Hebat. Okey, baiklah. Okey, tamat sesi pop quiz. Oh ya. Ada satu question nak tanya tadi. Ada lagi? Okey, silakan. Tadi you cakap kereta lalu lampu akan nyala, is it? Ultrasonic kan? Kalau kereta lalu and then lampu akan menyala, lampu itu menyala bukan disebabkan LDR. Dia disebabkan boleh motion sensor. Sebab dia detect something. Kalau LDR tu, dia macam lampu dekat jalan raya, street light lah. Lampu dekat jalan tu, masa malam kan macam pukul 7 dia akan nyala. Ataupun waktu dia macam gelap sikit, dia akan menyala. Itu LDR. So yang kereta tu, maybe you boleh cuba cari tentang motion sensor. Okay, itu saja. Yeah. Okay. Alright. Okay faham semua Kurang faham LDR dengan sonic tu. Okay, LDR sensor ni dia basically dia sensor yang detect cahaya lah sebenarnya. Ultrasonic ni dia more to detect jarak objek, detect objek. Contoh LDR ni dia diguna pakai dalam macam Akak Pejin cakap, lampu jalan kan. Bila contoh nak pukul 7 tu dah gelap-gelap sikit tu, dia akan detect kurang cahaya. So dia akan keluarkan output kepada lampu jalan tu lah untuk keluarkan cahaya. So itu LDR sensor. Ultrasonic sensor ni dia detect objek. Contohnya macam kalau kita parking kereta kan, kalau kita undur, bila makin dekat dengan objek tu, tiba-tiba dia bunyi tit. So maksudnya kat situ ada ultrasonic sensor, dia detect jarak objek. So makin dekat objek dengan sensor tu, so makin kuat lah bunyi dekat dalam kereta tu. Faham? Faham Alright, harap membantulah penerangan ni. Okay, jadi Nak tanya kalau yang lampu macam lampu yang kalau orang lalu lepas tu dia nyala, tu yang macam tu. Oh, yang tu dia guna motion sensor. Dia detect pergerakan. Contohnya, okay, ada satu sensor. Okay, lepas tu ada orang lalu. Okay, so bila orang lalu, motion sensor ni dia detect pergerakan. So akan keluar lampu lah. Bila tak ada pergerakan, dia takkan keluarkan lampu. Okay. Thank you. Okay. Alright semua faham kalau semua faham, kita teruskan kepada video bahagian 2 lah. Okay, itu sensor untuk paya bakau. Okay. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Rosli bin Rosli dan saya akan menerangkan tentang sensor-sensor yang sesuai digunakan di hutan paya bakau. Tapi sebelum itu, marilah kita kenali hutan paya bakau dahulu. Jadi hutan paya bakau merupakan salah satu hutan yang boleh didapati di Malaysia. Dan hutan paya bakau ini biasanya terletak di kawasan air di tepi laut atau tasik. Jadi maksudnya hutan paya bakau ni ada dua jenis lah.
iaitu hutan paya air masin dan hutan paya air tawar. Untuk hutan paya di Kampung Sijangkang, ia diklasifikasikan sebagai hutan paya air masin sebab dia terletak di kawasan tepi pantai. Jadi dia ada air masin dan hutan paya bakau boleh menghalang proses hakisan pantai. Malahan hutan paya bakau juga mempunyai ekosistem tersendiri yang dapat melindungi ikan-ikan kecil. Dan, kita dapat lihat pokok-pokok bakau, akar-akar pokok bakau dapat melindungi ikan-ikan kecil daripada ombak-ombak dan pemangsa-pemangsa lain. Seterusnya ialah keluasan dan lokasi hutan paya bakau di Malaysia. Jadi secara umumnya keluasan seluruh hutan paya bakau yang terdapat di Malaysia ialah 586,000 dan 36 hektar. Untuk pengetahuan semua, Sabah mempunyai 57% daripada keluasan seluruh hutan paya bakau, diikuti dengan Sarawak iaitu 26% dan Semenanjung Malaysia iaitu 17%, termasuk hutan paya bakau di Kampung Sijangkang. Terusnya ialah ilustrasi hutan paya bakau di Kampung Sijangkang, dan ini ialah keadaan bila air surut. Dan kita dapat lihat dengan jelas akar-akar pokok bakau dapat dilihat dengan jelas, dan akar-akar inilah yang menjadi pelindung ikan-ikan kecil pada air pasang. Dan kita juga dapat lihat dengan jelas tanah di hutan paya bakau tersebut. Seterusnya ialah keadaan apabila air pasang di hutan paya bakau di Kampung Sijangkang. Jadi kita tidak dapat lihat sudah akar-akar pokok bakau tersebut kerana ditutup dengan air, dan tanah juga sudah tak kelihatan kerana keadaan air pasang. Dan seterusnya kita akan membincangkan tentang sensor di hutan paya bakau yang dapat diaplikasikan di hutan paya bakau Kampung Sijangkang. Sensor pertama ialah ultrasonic sensor. Ultrasonic sensor adalah alat elektronik yang mengukur jarak objek sasaran dengan memancarkan gelombang suara ultrasonik dengan frekuensi yang ditentukan dan mengubah suara yang dipantulkan menjadi isyarat elektrik. Sensor ini boleh digunakan dengan aplikasi mengukur paras air di hutan paya bakau. Hal ini akan membolehkan seorang mengetahui status pasang surut air di hutan paya bakau. Jadi kita dapat lihat bentuk ultrasonic sensor seperti yang di slide, dan aplikasi ialah seperti ini. Sensor akan mengukur aras air seperti gambar di sebelah dan menentukan status pasang surut air. Jadi apabila sensor ultrasonic itu mengukur jarak yang besar antara air dengan ultrasonic sensor, kita dapat tentukan bahawa keadaan pada masa itu ialah surut. Manakala jika jarak antara ultrasonic sensor dan paras air itu sangat rendah ataupun dekat, kita dapat tentukan bahawa keadaan air adalah pasang. Seterusnya ialah humidity sensor, DHT-11. Jadi sensor ini digunakan untuk mengukur dan mengesan kelembapan serta suhu persekitaran. Dan sensor ini juga boleh diaplikasikan di hutan paya bakau untuk mengukur kelembapan dan suhu agar dapat mengelakkan kebakaran serta mengesan hujan. Jadi dalam gambar di slide itu kita dapat lihat bahagian-bahagian yang terdapat di humidity sensor seperti elektrod, moisture holding substrate dan solid bed, manakala luarannya berbentuk seperti yang warna biru. Seterusnya ialah aplikasi humidity sensor. Jadi kelembapan dan suhu akan ditunjukkan di skrin, dan kelembapan yang tinggi dengan suhu yang rendah menandakan keadaan hujan ataupun sejuk. Apabila kelembapan yang ditunjukkan sangat rendah tetapi suhu ditunjukkan sangat tinggi, ini menandakan bahawa keadaan yang sangat panas
seperti kemarau ataupun kemungkinan berlaku kebakaran. Jadi aplikasi humidity sensor sangatlah penting untuk menjaga ekosistem di hutan paya bakau dan dapat mengelakkan kebakaran. Seterusnya ialah dendrometer. Dan kita dapat lihat dendrometer seperti dalam gambar raja di slide ini. Dan dendrometer digunakan untuk mengukur pembesaran tumbuhan. Jadi dendrometer sangatlah penting untuk mengukur dan menjaga ekosistem di hutan-hutan seperti hutan paya bakau. Jadi pembesaran pokok boleh diukur melalui diameter dahan, batang, akar dan buah tumbuhan tersebut. Aplikasi dendrometer adalah ia boleh digunakan untuk mengukur ranting, boleh mengukur buah dan mengukur batang pokok. Jadi dengan ini pihak-pihak yang bertanggungjawab mengenai penjagaan hutan paya bakau boleh menggunakan aplikasi dendrometer untuk memastikan pembesaran pokok-pokok bakau di hutan paya bakau tersebut terjaga dengan rapi dan tidak terbantut. Seterusnya ialah soil moisture sensor. Jadi sensor ini berfungsi untuk mengukur kelembapan tanah dengan cara mengukur nilai rentangan yang berubah mengikut kelembapan tanah. Soil moisture sensor boleh digunakan untuk mengukur kelembapan tanah di hutan paya bakau untuk menjaga hutan paya bakau tersebut. Jadi kita dapat lihat bentuk soil moisture sensor seperti dalam slide. Seterusnya ialah aplikasi soil moisture sensor dan seperti dalam gambar tersebut, besi itu akan dijujuk ke tanah dan untuk mengambil bacaan soil moisture lah. Jadi sekiranya tanah kering, nilai rintangan akan menjadi tinggi mencapai maksimum. Sebaliknya tanah yang lembap akan menunjukkan nilai rintangan yang lebih rendah. Jadi sebab soil moisture sensor ini fungsinya untuk mengukur kelembapan tanah, jadi dia hanya sesuai digunakan pada keadaan air surut sahaja. Sebab pada keadaan air pasang kita dapat lihat tanah akan sangat lembab logically sebab dia ditutup dengan air, dan sensor ini hanya sesuai digunakan di keadaan air surut. Jadi aplikasi soil moisture sensor sangat penting untuk mengelakkan untuk berjaga-jaga pada musim yang sangat panas seperti kemarau atau kebakaran, kerana kita akan dapat mengesan tanah yang sangat kering pada waktu kebakaran ataupun kemarau. Jadi kita boleh gunakan aplikasi ini untuk sebagai langkah berjaga-jaga untuk mengatasi kebakaran ataupun kemarau. Dan seterusnya kita akan menonton video aplikasi mengenai sensor untuk kefahaman yang lebih. Thank you. Kita akan gunakan Arduino Uno untuk menguji prinsip kerja sensor suhu dan kelembapan iaitu DHT11. Untuk pemasangan litar, pastikan penyambungan wayar antara Arduino Uno dengan sensor DHT11 adalah selaras dengan penetapan port Arduino Uno melalui penetapan koding di Arduino IDE. Sensor DHT11 berfungsi dengan menerima suhu dan kelembapan sebagai input dan menerbitkan bacaan secara digital sebagai output. Untuk demonstrasi ini, sehelai kain lembap akan dilekatkan pada permukaan sensor DHT11 untuk beberapa saat. Perubahan suhu dan kelembapan yang diterima oleh sensor DHT11 menyebabkan bacaan nilai output di konsol Arduino berbeza dari sebelum ini.
Arduino digunakan untuk demonstrasi sensor kelembapan tanah ataupun dipanggil soil moisture sensor. Fungsi sensor kelembapan tanah adalah untuk mengenal pasti kadar kelembapan tanah dalam bentuk peratus. Untuk pemasangan litar, pastikan penyambungan wayar antara Arduino Uno dengan sensor kelembapan tanah selaras dengan penetapan port Arduino Uno melalui penetapan koding di Arduino IDE. Antara jenis output yang boleh dikeluarkan adalah dalam bentuk peratus ataupun bentuk graf ataupun bentuk nilai. Dalam contoh ini, kelembapan tanah dapat ditunjuk dalam bentuk graf. Okey, itu dia video tutorial 2 iaitu sensor untuk payung bakau. Jadi adik-adik okey, sekarang masa untuk pop quiz ataupun Q&A session ya. Jadi adik-adik ada soalan ke nak tanya? Kalau tak ada, saya nak tanya soalan lah. Simple je soalannya. Okey, tak ada Okey, kalau macam tu saya nak tanya kepada adik Umar Fadlan. Adik Umar Fadlan ada di sana ke? Ya. Alright. Okey, jadi ni simple je. Apakah fungsi ultrasonic sensor dalam hutan payung bakau? Untuk ni jarak air. Paras air. Ya, betul. Jadi basically secara amnya dia ultrasonic sensor ni digunakan untuk mengukur paras air, sama ada air tu surut ataupun pasang lah. Jadi bila air tu dekat dengan sensor, dia akan detect dekat. Kalau jauh, dia akan detect jauh. Kalau pasang, dia detect dekat. Kalau surut, detect jauh lah. Okey. Jadi ada lagi satu soalan. Okey, soalan mudah saja. Okey, tadi dah adik Umar. Okey, kita tanya perempuan pula. Okey, adik Nur Ain Najwa. Nur Ain Najwa. Ada ke dekat sana? Okey. Okey, saya nak tanya, selain ultrasonic sensor, apa lagi sensor yang digunakan dalam hutan payung bakau? Dendrometer. Ya? Dendrometer. Ya, betul. Dendrometer. Dendrometer tu dia digunakan untuk mengukur ni lah, saiz pokok, saiz ranting, saiz buah. Selain itu ada juga soil moisture sensor untuk mengukur kelembapan tanah. Okey, jadi tamat sudah sesi pop quiz. Macam biasa, kalau ada soalan boleh nyatakan di chat box, kita akan jawab nanti. Okey, kita teruskan dengan video tutorial 3, konsep IoT. Okey, boleh teruskan. Dalam tutorial ini, kita akan mengkaji apa itu Internet of Things atau IoT. Jadi, apa itu IoT? Internet of Things, juga digelar sebagai Internet Pelbagai Benda, merupakan satu konsep di mana peralatan, mesin, sensor
dan peranti dihubungkan dengan internet dan berlaku pengumpulan dan perpindahan data menerusi rangkaian. Jika sesuatu sistem boleh dihubungkan dengan rangkaian internet atau menjadi sebahagian daripada mesin yang berhubung dengan internet untuk tujuan pemindahan data, ia dikategorikan sebagai IoT. Antara contoh aplikasi IoT yang terdapat sekarang ialah sistem rumah pintar, kereta pintar, gadget pintar, contohnya sebagai telefon pintar dan smartwatch, dan akhir sekali, industri otomasi. Dalam contoh IoT, Internet of Things juga digelar sebagai internet berbagai benda, merupakan satu konsep di mana peralatan, mesin, sensor dan peranti dihubungkan dengan internet dan berlaku pengumpulan dan perpindahan data menerusi rangkaian. Jika sesuatu sistem boleh dihubungkan dengan rangkaian internet atau menjadi sebahagian daripada mesin yang berhubung dengan internet untuk tujuan pemindahan data, ia dikategorikan sebagai IoT. Antara contoh aplikasi IoT yang terdapat sekarang ialah sistem rumah pintar, kereta pintar, gadget pintar, contohnya sebagai telefon pintar dan smartwatch, dan akhir sekali, industri otomasi. Dalam contoh ini, IoT digunakan untuk simulasi sistem pengesanan kebakaran di hutan baya bakau. Sensor-sensor yang digunakan dalam simulasi ini ialah sensor ultrasonik, sensor DHT11, sensor kelembapan tanah dan sensor LDR. Semua sensor berikut akan dikaitkan dalam satu rangkaian lalu berhubung dengan aplikasi ThingSpeak. Aplikasi ThingSpeak ini mampu menerima bacaan yang diterima oleh sensor-sensor yang berhubung dengannya dan menghasilkan bacaan dalam bentuk graf. Tujuan utama penggunaan aplikasi ThingSpeak ini adalah untuk memperoleh data yang terbaru daripada sensor-sensor yang digunakan dalam sistem pemantauan kebakaran ini. Dengan demikian, informasi yang diterima dapat dianalisa dengan lebih terperinci. Oleh hal yang demikian, aplikasi ini juga dapat menghantar pesanan atau amaran secara dalam talian melalui SMS atau email. Contohnya, penggunaan sistem sebegini memberi peluang kepada pihak berkuasa hutan paya bakau untuk memantau keadaan dari masa ke masa melalui aplikasi ThingSpeak. Dengan itu, pihak berkuasa dapat bertindak pantas untuk membendung kebakaran yang berlaku di kawasan hutan paya bakau. Okey. Okey, habis video 3. Jadi ada soalan from audience daripada adik-adik? Tak ada eh? Okey, macam biasalah, kalau tak ada saya nak tanya. Okey, saya nak tanya adik Hafizuddin. Okay, satu soalan saja. Okey, adik Hafizuddin ada ke kat sana? Ada. Okey, cantik. Okey, jadi saya nak tanya, tadi dah tengok video kan? Tahu ThingSpeak tadi? Ya. Okey, jadi ThingSpeak ni dia menghasilkan data dalam bentuk apa? Dalam bentuk graf. Alright, sudah baik. Okey, jadi selain daripada bentuk graf, dia juga boleh menghantar data melalui SMS. Bukan sahaja graf. Jadi macam-macam lah boleh buat. Alright, okey. Jadi habis pop quiz dan Q&A kita. Nama aplikasi ThingSpeak untuk yang tak okey. Okey, jadi untuk yang tak berapa faham, nama aplikasi adalah ThingSpeak. THING Speak, SPEAK. Alright. Okay, so kita teruskan dengan masa Kahoot. Jadi saya nak tanya kepada adik-adik,
Pernah main tak Kahoot ni? Nah, Pernah ha? Ada yang tak pernah main ke? semua pernah kot. Okay, semua pernah lah kot. Jadi masing-masing ada handphone ke? Ada. Ada Kalau ada handphone, okay, sekejap. Saya akan share screen. Okay, sekejap saya sekejap Alright. Okay, ada yang tak ada handphone ke? Nak tanya. Kalau tak ada handphone, guna laptop. Sekejap saya tunjuk cara Alright, nampak ke? Nampak Alright. Okay. Kalau adik-adik tak ada handphone, ada laptop saja, sekejap saya tunjuk kat adik-adik semua. Boleh multitask saja. Okay, yang boleh join dulu. Yang belum, saya tunjuk dulu. Okay. Pergi saja dekat website Kahoot. Okay, tulis Kahoot. Alright. Okay, play Kahoot. Okay, play Kahoot. Okay, adik-adik drag dulu satu ni, pergi keluar. Okay. Lepas tu drag lagi sekali, pergi ke hujung skrin belah kanan. Okay. Alamak. Okay, sekali lagi. Okay. Lepas tu, yang belah kiri ni adik pilih Google Chrome tadi. Okay. Alright, sekarang masukkanlah pin ni. Alright. Ada lagi ke yang nak join? Abang-abang dan akak-akak Fesi pun kalau nak join boleh juga. Oh mak, ABC ni siapa? ABC ni siapa ya? Alamak. Siapa ABC dia? Tak boleh kenal pastilah. Tapi tak apa. Okay, kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, ada lagi yang nak join? Alamak, tak nampak lah chat. Akak Mimi boleh tolong tengokkan chat ke? Mana tahu ada apa-apa yang dia orang nak sampaikan. Tak ada lagi. Tak ada lagi Okay. Okay, jadi ada lagi yang nak join? Kita tunggu lagi dalam seminit macam tu. Lepas tu kita play. Kita ada berapa orang yang dah join Google Meet kita? Danish, Mimi suruh besarkan skrin. Besarkan skrin. Okay, sebab tadi nak tunjuk cara je kalau tak ada handphone kan. Okay, alright. Okay, nampak semua dah besarkan skrin ni? Alright. Okay, 6, 7, 8. Okay lah, seminit telah berlalu. Kita start sekarang lah Okay, bismillah. Selamat maju jaya semua. Nampak soalan semua? Terbaik. Alright. Okay, next. Ya, itu dia Fatihah. Mendahului carta. Alright.
fungsi sebenar sensor adalah switching dan ia akan di-on-kan apabila sensor tersebut menerima input. True or false? Betul atau salah? Yeah. Alright, jawapannya true ya. Dia akan di-on-kan apabila ia menerima input. Alright, next. Okay. Oh, Hafi ya. Mendahului carta, diikuti oleh Ain Najwa. Alright, next. Susun cara sensor berfungsi. Alright. Oh, power 5 betul. Okey. Hafi masih lagi nombor 1, diikuti oleh Hafizuddin. Okay, next. Okay, antara di bawah yang manakah isyarat analog? 1 heartbeat, 2 suhu, 3 bunyi, 4 komputer. Wah, betul ni. Ramai betul ni. Okay, next. Okay. Okay, antara di bawah yang manakah isyarat digital ya? Tadi analog, ini digital. Heartbeat, suhu, bunyi atau komputer. Okey, 1 dan 4, 5 orang betul ya. Okey. Alright, next. Okey, apakah nama sensor yang ditunjukkan di bawah? 1 LDR sensor, 2 ultrasonic sensor, 3 dendrometer, 4 thermistor. Haha. Okey, jawapannya adalah LDR sensor. Okey, next. Okey, apakah nama sensor yang ditunjukkan di bawah? Okey, sensor apa ni? Ada 2 biji mata. Oh, laju. Okey, jawapannya ultrasonic sensor. Alright, next. Okey, apakah nama sensor yang ditunjukkan di bawah lagi? Oh, okey. Ini sensor apa ni? Ya, thermistor sensor digunakan untuk detect haba. Okey, next. Okey, apakah fungsi light dependent resistor sensor ataupun LDR? Jawapan dia sudah ada dalam soalan ya. Okey, jawapannya pengesanan cahaya. Hafizuddin is back in the game. Okay, next. Okey, apakah fungsi thermistor sensor? Okey. Oh, semua betul. Pengesanan suhu.
Alright. Okay. Apakah fungsi ultrasonic sensor? Okay. Pengesanan cahaya, pengesanan bunyi, pengesanan suhu atau mengukur jarak objek sasaran. Apakah fungsinya? Okey, jawapannya mengukur jarak objek sasaran. Okey, semua betul ni, power. Alright. Okey, soalan ke-12. Apakah itu hutan paya bakau? Hutan yang terletak di kawasan air laut, hutan yang terletak di kawasan pergunungan, hutan kelapa sawit atau hutan yang mempunyai pokok berakar banik? Oh, hutan yang terletak di kawasan air laut. Okey, jadi seterusnya pilih pernyataan yang benar mengenai hutan paya bakau. Okey, merupakan hutan paling luas di Malaysia, mempunyai tanah kering, menghalang proses hakisan pantai ataupun habitat bangau. Ya, jawapan dia menghalang proses hakisan pantai. Okey. Oh, Hafizuddin masih lagi di paling teratas. Okey, soalan ke-14. Apakah fungsi dendrometer? Tadi ada dalam video. Kalau fokus mesti boleh jawab. Ya, jawapan dia mengukur pembesaran dahan pokok. Okey. Oh, Farisha sedang mengejar. Okey, soalan ke-15. Okey, apakah aplikasi menggunakan sensor ultrasonik? Apakah jawapannya? Alright, okey, jawapan dia mengukur aras air. Okey, soalan seterusnya. Apakah aplikasi menggunakan sensor DHT-11? Yang pertama, mengesan kebakaran hutan. Kedua, mengesan jarak kereta. Ketiga, lampu isyarat. Keempat, sonar. Sonar ni apa? Tak tahu lah. Ya, jawapan dia mengesan kebakaran hutan. DHT sensor ni dia detect suhu dan juga humidity dan juga kelembapan. Okey, wow, air Najwa. Okey, soalan terakhir. Apakah fungsi soil sensor yang diterangkan? Okey, apa fungsi dia? Mengukur kelembapan tanah, mengukur keasidan tanah, mengukur isi padu tanah atau mengesan mineral dalam tanah? Ya. Okey, jawapan dia mengukur kelembapan dalam tanah. Alright. Okey, jom kita lihat. Siapakah? Oh, nombor 3 jatuh kepada Farisha. Nombor 2 jatuh kepada Umar. Okey, dan nombor 1 dengan markah sebanyak 10,280 jatuh kepada Hafizuddin. Ya, tahniah. Oh, runners up kita ada nombor 4 Imana dan nombor 5 Ain Najwa. Alright, terbaik. Okey. Terbaiklah semua, memang sporting. Sekejap okey, jadi okey, Husna boleh share screen balik okey, jadi sekarang ni kita dah tamat sesi kita. Jadi sebelum kita teruskan sesi bergambar, saya nak minta kerjasama adik-adik
untuk isi Google Form yang akan kami share pada ruangan chat box. Sekejap. Sesiapa boleh tolong sharekan ke? Sekejap, tak apalah, saya. Dua orang je Hadi Yusof bagus. Sekejap ya. So apa faedah menggunakan IoT? Okey. Itu dia. Di ruangan chat box ada link. Jadi saya minta kerjasama adik-adik untuk isilah Google Form dengan menekan link tersebut. Kalau siapa yang dah isi, boleh komen dah isi dekat chat box. Okey? Sebelum kita bergambar dan bersurai. Haha. Okey, kita ada berapa orang kat sini? Kita ada 1, 2, 3. Kita ada 4, kita ada 5, kita ada 6, 7. Okey, 7 orang. Seorang sudah isi. Okey, make sure email yang diisi tu betul ya. Sebab sijil tu kita akan email kepada adik-adik. Okey, kita sudah ada 3 orang yang sudah isi. Okey, lagi 4 orang. Okey, 3. Sudah ada 4 orang sudah isi. Okey, kita lagi 3 orang. Okey. Baiklah. Bagus. Ramai. Okey. 1, 2, 3, 4. Kita lagi 3 orang lagi yang belum siap isi. Kita tunggu mereka. Kesian Aini. Aini, sorry lah Aini. Tak apa Aini. Okey. Lagi seorang. Siapa lagi belum isi? Ada lagi seorang saja lagi. Tinggi sangat ni kan. 4,000. Baik, okey. Tahu tinggal. Bukannya Aisyah dengan Arisa tengah kompit. Kenapa hadiah dapat kedua dan ketiga? Ya, Mariam. Siapa lagi yang belum isi ya? Semua sudah isi ke? Alright, okay. Cantik. Okay, jadi okay, dah isi. Kita boleh teruskan dengan sesi bergambar lah. Jadi nak minta tolong adik-adik untuk buka kamera. Kita akan tangkap gambar. Jadi Akak Usna boleh stop share screen sekejap. Kita nak bergambar. Haha. Okey. Adik Umar dah buka kamera handsome Yeah. Okey. Kacak-kacak cantik-cantik belaka. Okey. Lagi okey. Adik Hafizuddin, adik Fatihah, adik apa ni? Imna. Okey, sekejap. Okey. Tak apa. Kami tunggu.
Okay. Ada Fizudin dah join. Sungguh kacak. Okay, jadi ada lagi yang belum buka kamera ke? Okay. Okay, Dr. Lokman dan juga Cik Azizi nak buka kamera juga ke? Kita berfotografi sekejap. Okay. Okay, adik Nur Fatihah nak buka kamera ke? Boleh buka kamera? Ni adik Ibna. Okay. Okay, kalau semua dah ready. Okay, kalau semua dah ready. Okay. Ready Okay, senyum semua. Okay. Saya kira sampai 3. Okay, 1. Okay, 1 2 3. Okay. Okay, 1 2 3. Okay, one more time. 1 2 3. Okay, lagi 1 2 3. Alright. Okay, cun. Okay, jadi saya mewakili pihak program ingin mengucapkan terima kasih kepada adik-adik sekalian kerana sudi meluangkan masa bersama kami pada hari Sabtu yang sangat menyeronokkan ini. Okay. Jadi terima kasih banyak-banyak. Saya ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada adik-adik semua. Dan itu saja. Sekian, terima kasih. Okay. Terima kasih bang. Alright, okay. Maaf salah silap ya. Terima kasih. Sama-sama. Thank you semua. Okay.